Allah kata angkat balik. Yang debu kecil tu angkat balik, masuk dalam neraka balik. Yang apa tertinggal, abu-abu yang tertinggal dekat gunung yang cair itu yang dipakai oleh anak cucu Adam sekarang. La haula wala quwwata illa billah. Yang kita pakai itulah. Yang debu tu pun Allah tarik balik. Subhanallah. Macam mana Pak kita nak hadapi ni? Hari-hari kita makin dekat nak masuk kubur. Amalan kita belum dapat, kita meningkatkan, lemah badan, sibuk, banyak kesibukan. Leka kita tambah leka, tapi Allah tak pernah leka, tak ada orang yang terlepas pada kematian. Hal inilah menyebabkan sampai mana kata Nabi lagi apa? Seringan-ringan azab dalam api neraka, seringan-ringan ialah batu kerikil. Tahu batu kerikil? Ya, sekecil-kecil seperti kacang pis. Batu kerikil, seringan-ringan batu kerikil diletakkan di bawah tapak kaki. Tiba-tiba otak dia meleleh keluar. Otak dia meleleh keluar, kat hidung-hidung otak dia keluar. Dalam satu riwayat dalam kitab Kamil Wafili, dia katakan apa? Seringan-ringan azab manusia dalam neraka paling ringan diberikan 2 kasut. Dia kata pakai. Orang lain ni semua dalam api, dia kasut aja. Bila dia pakai tu kasut, kata Nabi, otak dia menggelegak-gelegak, di telinga dia keluar api. Api keluar, bukan asap. Gigi-gigi ni semua jadi api. Bibir dia keluar asap. Usus perut dia, kata Nabi, keluar, terus meleleh ke bawah kelengkang dia. Dan dia terpekik, dia kata, ya Allah, berat sungguh azab aku kena, ya Allah, berat sungguh. Tiba-tiba malaikat kata, salah kau cakap. Sebenarnya kau kena paling ringan kau kena. Bila dia tengok telinga dia keluar api, otak dia bergelagak, gigi dia semua jadi api, bibir dia keluar asap, usus perut dia meleleh keluar antara 2 kelengkang. Dia kata berat azab aku kena. Kata malaikat, tak, itu yang paling ringan. Oh, bapa-bapa, ingat, ini bukan cerita main-main, ini cerita soal iman kita. Dalam Quran, apa surah pun Allah selalu banyakkan azab ini. Dalam hal inilah sampai mana mengingatkan Luqmanul Hakim pernah berkata, kata Luqman apa? Kerjakanlah seberapa dosa yang kau nak buat, kerjakan mengikut semampu kamu menanggung api Allah. Jadi malam ni kita tanya diri kita sebelum kita balik. Ya, kita duduk syarahan, kita tak dapat sigil apa-apa, tapi kita balik, kita nak tanya diri kita. Luqman Hakim kata pada anak dia, nak buat berapa banyak dosa nak buat. Nak umpat orang banyak buat, nak hina orang, nak fitnah orang, nak zalim orang, nak apa buat. Tapi ingat, ikut kemampuan kau tanggung azab api yang besar. Sebab tu ada seorang salih, datang satu orang kata, tuan, ya, mari kita pergi keramaian tu, di situ ada orang penyanyi. Mari tuan. Dia kata nanti tolong nyalakan lampu colok. Tuan, tak payah lampu colok, kita jalan. Suasana terang, bulan penuh. Tak payah lampu colok. Tak, lampu colok rumah aku nyalakan, dia kata. Setelah dinyala, diletakkan jari dia pada lampu yang sedang menyala api itu, dia letakkan. Dia letak, Allah sakit. Dia kata, awak pergi seorang, saya tak. Kata, kenapa tuan? Api dekat dunia aku tak tahan. Bagaimana kau ajak aku pada api Allah yang besar? Ni ukuran kita selalu, Pak. Kalau kita nak pergi maksiat, bapa-bapa yang ada lighter, tekan, dekat. Tengok. Agak-agak ada gambar dekat TV tu yang menjolok mata. Kita nak tengok, tekan lighter, letak dulu. Kalau kita boleh tahan dia, sila tengok. Tak boleh tahan, tutup TV, tutup lighter. Hal inilah sampai Ibrahim bin Adham, beliau ni kalau malam tidur bantal dia basah. Kita tidur bantal basah juga, tapi basah lain, basah peluhnya, basah airionya. Ibrahim bin Adham dia tidur bantal dia basah, dan dia tak dapat tidur bila ditanya oleh keluarganya, kenapa bantal basah, kenapa tak boleh
Sebab aku teringat api yang Allah beritahu semua orang akan lalu atas dia. Semua orang. Nabi Muhammad SAW orang pertama kena lalu atas dia. Nabi lepas. Orang kedua Abu Bakar As-Siddiq, orang ketiga Umar bin Khattab, orang keempat itu Utsman bin Affan, orang kelima Ali bin Abi Talib, seterus sampai habis semua umat Nabi Muhammad, baru umat Nabi-Nabi lain lalu. Maka aku takut aku tak lepas. Jadi air mata ni selalu keluar, teringat. Kita Pak macam mana? Kita nak dengar cara macam ini, nak dengar pasal cakap bab api nak ini, api Allah pun kadang-kadang kita rasa macam tak kemampuan mata nak buka. Bagaimana balik kita nak nangis? Bagaimana dalam sembahyang kita nak nangis? Pasal hati dalam banyak penyakit, obat sakit hati. Dalam hal inilah sampai mana ada seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ini kalau dia disuruh untuk pergi mana-mana perang, nanti kalau dia nak keluar rumah dia menangis. Orang pernah tanya dia, wahai Abdullah, awak ni takut mati syahid Tak, dia tak. Saya menangis bukan pasal takut nak tinggalkan dunia. Saya menangis bukan pasal saya ni ingatkan awak tak. Habis kenapa awak menangis? Pasal saya menangis teringatkan firman Allah surah Al-Maryam ayat 71, muka surat 2. Ayat nombor 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman mardiyya. Sadaqallahul azim. Yang mana Allah Ta'ala telah ingatkan apa kata Allah? Dan tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan mendatangi neraka itu. Takkan dia cakap semua, saya, Tuan Kursi, siapa-siapa, Tuan Imam, ulama mana, orang wali mana, semua kata Allah akan lalu atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah satu kemestian wajib. Tak ada satu orang yang boleh escape, yang boleh exempted, yang boleh lepas. Semua lalu. Satu kemestian yang sudah ditetapkan. Jadi Abdullah bin Rawahah ni sahabat Nabi, kalau dia nak pergi perang, nak pergi mana dia nangis. Orang tanya, awak takut mati syahid? Dia bilang tak. Aku menangis bukan pasal takut mati. Aku menangis bukan pasal nak tinggalkan awak semua. Habis kenapa menangis? Bila aku bangun, aku nak pegang pedang, nak pergi perang, aku teringat Allah cakap, tidak ada seorang pada kamu mesti lalu atas neraka. Itu sudah Allah tetapkan, Allah mestikan, dan itu sudah tak boleh diubah. Bapa-bapa, ibu-ibu, kita yang belajar, kita tahu orang mati syahid dunia akhirat lepas tak azab. Tapi Abdul bin Rawahah masih takut. Sebab apa? Takut dalam mati syahid ini ada yang tak ikhlas juga, ada yang riak. Sampai hari-hari di dalam perang, nangis. Orang kata, kenapa awak nangis? Telingaku mengiang-ngiang firman Allah surah Maryam ayat 21. Kalau boleh hafal tu, hafal, ingat. Ni kaki-kaki ni semua nak kena lalu. Ingat, semua kaki nak kena lalu. Atas titian siratal mustaqim, yang lebih halus daripada rambut selai, yang lebih tajam daripada segala mata pedang, yang lebih licin daripada segala benda licin, dalam keadaan gelap gulita, dalam bergoyang siratal mustaqim itu. Dan dia mempunyai 7 bukit dan tempat 7 pertanyaan. Semua kena lalu. Macam mana nak lepas ya Allah? Kita tanya macam mana nak lepas? Nabi kata, kamu akan lepas dengan mengikut takwa kamu. Hari inilah bapa-bapa, ibu-ibu. Satu ketika Rasulullah SAW berjalan dengan abang Sayyidina Ali, Sayyidina Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Tiba-tiba Nabi nampak ada dalam keadaan panas terik, ada satu bukit batu-batu kecil yang berair. Berair, panas terik. Batu-batu kecil kat bukit ni berair. Nabi ambil seketul batu tu, Nabi pegang. Sayyidina Ja'far dia tengok. Dia menitis. Kalau dekat bawah bukit tu ada mata air, kalau kita angkat batu tu, menitisnya lama ke tak lama? Tak lama lah. Sebab apa kita dah pisahkan menitis ni, berhenti dia. Tapi dia menitis terus. Sayyidina Ja'far kata, ya Rasulullah, batu ni yang keluar air dalam bumi ke batu ni yang keluar air? Kata Nabi, yang sebenarnya yang keluar air bukan dalam bumi, batu ni keluar air. Ini semua batu-batu ni keluar air. Kenapa ya Rasulullah? Batu ni menangis.